Sebelum saya menjemput Datuk Seri Mujahid Surawa, saya nak sebut satu persoalan supaya dia boleh jawab melalui. Tuan-tuan membaca, mendengar viral sana sini daripada berbagai pihak kena peluru bertubi-tubi PH masa merintah 22 bulan. Malam ni dia akan jawab sebahagian. Kali ni cerita ke semua sampai pagi esok tak habis. Saya tahu banyak nak dijelaskan. Antara fitnah-fitnah yang kita dengar ialah tabung haji dijual kepada Cina. Macam lah saat ini sebut lah. Ni nak cerita buat kampung. Saya masuk bersembang dengan kawan-kawan, bersembang adik-adik. Mereka boleh terima pendapat kita ataupun apa yang kita sebut. Ya betul cikgu. Orang UMNO lah ni banyak rasuah mimpi batas. Betul. Mengaku. Pah pun tak guna lah ni, tak macam zaman Ni Aziz. Bukan saya kata, mereka kata tak guna, tak macam zaman Ni Aziz dulu. Ada sampai mereka kata UMNO parti perasuah, PAS parti pendunggang agama, dan PN parti pengkhianat. Bukan saya kata, tuan-tuan baca dalam sahabat pada atau orang kata. Dan saya rasa betul. Satu persoalan bila saya masuk kampung ni, cerita kampung punya fitnah-fitnah sampai satu tempat ada orang kampung sebut kat saya pun tak terkata apa, nak jawab segan kot bergaduh. Antara sebut cikgu tu masjid kita tu Penggalai itu tu, yang Penggalai asak itu tu pasal Pakatan Harapan Menteri Agama sekat peruntukan. Saya berfikir tak munasabah lah, takkan Menteri Agama nak sekat peruntukan masjid ni. Waktu tu dia jawab lah sekali lagi, saya taklah lawan, saya beritahu benda tu tak betul, tapi takkan nak lawan kat pakcik kita kan, orang kampung. Jadi kalau ada yang dengar tapi cerita balik apa kedudukan sebenarnya. Sampai lagi tu lah fitnah sampai kat kita, daripada federal sampai ke kampung-kampung ada saja di Pahika. Kalau yang menyampaikan ke ustaz ke, orang percayalah ustaz. Orang kuat yang berhormat cerita, orang percaya. Jadi benda-benda yang dicerita mulut ke mulut tak betul pun lama-lama dia kata betul. Pakatan Harapan tu sampai sekat nak buat masjid. Allah. Yang kami sebenarnya dia berkira-kira kalau Pakatan Harapan masih merintah, kami akan cuba ambil juga tanah yang besar tu. Kami memang nak pergi jumpa dah, nak minta peruntukan untuk ambil tanah tu buat masjid, tapi tak dan kita dikhianati dan runtuhlah kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan. Alhamdulillah, walaupun 22 bulan, apa yang tuan-tuan nampak? Kita terlihat begitu banyak rasuah oleh pemimpin UMNO. Bukan kita kata telah dibuktikan di mahkamah, satu dunia tahu, tapi penyokong dia kata fitnah. Jadi saya serunya menjemput, dah ambil kesempatan juga nak cakap sendiri. Dia pun tak jemput saya sebagai penceramah, suruh je pengacara. Sedih je lah. Tak apa, lepas ni kita bercakap benar ni. Dengan ini majlis dengan sekolahnya mempersilakan Datuk Seri Mujahid Surawa untuk menyampaikan ucapan. Kita bagi masa sampai pukul 11.50 dia kot. Dia kata dia nak cakap pendek, tapi akhirnya tak pendek. Sekian, dipersilakan. Ya. Sejelas. Dia kalau penceramah ni cakap panjang, pengurusi bagi surat. Kalau pengurusi cakap panjang, tak tahu siapa nak bagi surat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in, wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengerusi majlis, yang berhormat Saudara Nur Amin bin Ahmad selaku yang berhormat Parlimen Kangak, dan juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Perlis. Seterusnya kekanda saya Tuan Haji Wan Kharizal selaku Timbalan Pengurusi Pakatan dan juga Ketua Pengurusi Amanah Negeri, barisan penceramah yang ditampilkan sebentar tadi,
seterusnya kepada pimpinan-pimpinan daripada semua parti komponen Pakatan Harapan, ibu-ibu dan bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada masih lagi di dalam bulan Rabiul Awal yang mengenangkan kita kepada Maulud Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana pengajaran paling besar daripada kita memperingati 12 Rabiul Awal, kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah berkenaan dengan contoh teladan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana contoh teladan itu antara lainnya menggambarkan satu sifat yang paling utama dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kepimpinan yang beramanah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan bukan sahaja nabi kepada umat ini kerana kebaikan dia dari sudut menegakkan keadilan, kemanusiaan, kesaksamaan, keadilan, bukan tertakluk untuk dicontohi pada orang Islam saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kedatangan junjungan besar kita ialah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah kata, tidak kami utuskan di kau hai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam, rahmatan lil alamin. Tak kira sama ada yang dimaksudkan rahmatan, membawa rahmat pada alam itu kepada sesama manusia, yang muslimnya, yang non muslimnya, maupun dimaksudkan dengan membawa rahmat kepada berbagai kaum yang ada, yang Arabnya bukan Arab, Eropahnya, Afrikanya, Asianya, Malaysianya, India, China, maupun disifatkan rahmatan lil alamin itu adalah kepada sekian makhluk, daripada haiwan, daripada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Maka itu saudara-saudara, kita ambillah untuk mukaddimah. Kita nak cerita panjang dalam masa yang singkat tentang suasana negara kita hari ini. Mainlah pakat-pakat kita ambil teladan, yang mana kerana hilangnya nilai-nilai inilah hari ini jadi huru-hara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana hilang semua inilah yang kita duk selawat sambut Rabiul Awal, tetapi pada waktu yang sama kita tak ikut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Muhammad itu satu contoh bagi siapa yang beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan Allah dan mau mengharapkan rahmat Allah, mau mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor satu yang hilang dalam diri kita dan jati diri kita hari ini sebagai negara bangsa yang bernama Malaysia ni ialah tak ada amanah. Itu nombor satu. Bila tak ada amanah, maka ciri-ciri yang boleh merosakkan bangsa itu, negara itu, memang akan nampak jelas kerosakan dia. Jangan anggap cerita bab amanah ni
benda kecil. Amanah itu di dalamnya, kalau orang tidak berlaku amanah, maka dalamnya itu apa? Kezaliman. Dalamnya itu apa? Pembohongan. Dalam itu apa? Penipuan. Dan kita boleh bayang kalau rumah tangga kita, baik yang si suami, baik yang si isteri, kalau mereka hidup tak ada amanah, tipu menipu antara satu sama lain, berbohong antara satu sama lain, tuan-tuan boleh bayang apa akan jadi pada rumah tangga itu? Curang, apa akan jadi kepada rumah tangga itu? Porak-poranda, saudara-saudara sekalian. Baik itu kalau kita gambarkan rumah sebagai satu contoh, bayangkan benda itu kalau sebuah negara. Bayangkan benda itu kalau sebuah bangsa, di mana dalamnya ada kekayaan, di mana dalamnya itu ada kepelbagaian, di mana dalamnya itu ada sumber-sumber negara untuk kita bagi kepada makan minum kepada rakyat. Tiba-tiba kita ada pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Apa jadi? Kalau rumah tangga porak-poranda, negara jadi hara-huru. Huru-hara tu. Negara jadi rosak. Sebab tidak ada amanah. Bila tidak ada amanah, maka sebesar-besar orang yang kita lantik jadi ketua, bila dia tak ada amanah, maka perkara pertama yang akan meresap masuk kepada pemimpin-pemimpin ini ialah apa? Dia jadi pemimpin, tapi dia tak fikir untuk orang ramai, dia fikir hanya untuk diri dia saja. Bila dia fikir untuk diri dia, dia hanya berfikir, macam mana aku nak terus berkuasa, macam mana aku terus berada di puncak kuasa. Kerana bukan di atas puncak kuasa itu dia nak bagi orang, nak tolong orang, nak bagi keadilan kepada orang, tapi duduk di atas puncak kuasa hanya untuk memuaskan hawa nafsu dia, sehingga kekayaan negara kerana tidak amanah dan tidak jujur ini, dia cut semua dekat dia. Tak ada yang tinggal melainkan tulang-tulang, dan yang mana belen-belen, itulah yang dia hembuk kat kita. Lepas tu dia kata kat kita apa? Kita kena hari ni jimat. Sebab keadaan dunia hari ni, ekonomi akan merudum, kita kena jimat. Wahai, dia dah balas lah semua. Dan inilah yang merosakkan negara kita, saudara-saudara sekalian. Apa saya cerita ni, pasal saya hanya di awang-awangan ke? Saya cerita ni hanya pasal saya nak bagi orang marah saja ke? Tak. Apa yang saya cerita ini duduk di depan mata kita. Sebab itu dalam Quran dia selalu tanya kita, afala tubsirun? Awak hampa tak nampak ah? Afala ta'qilun? Awak hampa tak ada akal ah? Afala tatazakkarun? Awak hampa tak mau ambil ikira ke? Peringatan ke semua yang di depan mata hampa ni? So tak pernah dalam sejarah kita, di dalam negara kita ni, balak ni selalunya mereka tumbang di mana? Dalam hutan. Tapi hari ni kita tengok balak atas bumbung rumah, balak di depan pintu rumah, dan balak hempap atas manusia yang duduk senang lenang di rumah dia, tak ada kena-mengena dengan hutan tanah. Tapi balak bersepah dan menyebabkan satu kampung musnah, satu kampung rosak. Tak nampak lagi ke? Di Baling, di Pahang, depan mata hamba. Hamba nak bagi alasan apa lagi? Betul, kita boleh kata yang ini kita nak buat macam mana? Musibah alam, nak buat macam mana? Betul, musibah alam. Tapi yang menyebabkan musibah alam itu berlaku siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Yang tamak halubah. Siapa mereka? Tebang hutan kerana habuan daripada balak itu. Dan mereka tak kira dah,
tempat, hutan, kawasan, zon yang mereka tebang itu untuk mengkayakan diri mereka, dijadikan oleh Allah sebagai amanah kepada pemimpin untuk jaga kawasan ini. Sebab apa? Itu kawasan tadahan hujan. Bila kawasan tadahan hujan, dia serap air supaya dia boleh selamatkan daripada berlakunya runtuh, banjir dan sebagainya. Tapi oleh kerana tamak, oleh kerana rasuah, oleh kerana nak kehabuan, oleh kerana nak kekayaan, tempat yang sepatutnya jadi pelindung kepada orang ramai, jadi pelindung kepada rakyat, jadi pelindung kepada orang kampung daripada banjir dan runtuh-runtuhan tanah, semuanya tak kira, melainkan yang dia kira dapat untung. Maka berlakulah bukan banjir hujan biasa, tapi banjir balak-balak. Inilah yang cerita kalau tidak mana. Inilah cerita kalau tidak beramanah, saudara-saudara sekalian. Maka rosak habis, punah habis. Yang jadi mangsa siapa? Rakyat. Yang jadi mangsa siapa? Orang kampung. Bila runtuhnya balak itu hempap atas bumbung rumah orang, duduk di depan pintu, di mana mereka yang menebang balak-balak itu? Mereka tak duduk di situ. Dan lebih penting, saudara-saudara, jangan lupa, siapa yang bagi kelulusan kepada mereka? Pemimpin yang dapat habuan. Pemimpin-pemimpin inilah yang sama bila banjir, bila balak hempap atas bumbung, bila balak depan rumah, pemimpin-pemimpin inilah yang mai bagi bantuan, tanya apa khabar majlis. Pemimpin inilah yang bagi kat mereka bantuan. Pemimpin yang samalah yang meluluskan balak-balak ini untuk ditebang, sedangkan mereka tak fikir ketika itu ini adalah bukan saja balak, tetapi bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak pasal apa? Tak amanah. Itu saja jawab dia, tuan. Bukannya susah nak kena fikir, nak buat PhD benda ni. Benda yang paling mudah yang boleh dipikirkan oleh orang biasa. Tak payah jadi saintis roket nak faham bahawa bala bencana yang menimpa negara kita, daripada bala itu semua yang turun ke bawah, kerana apa? Kerana tidak amanah. Antara sifat yang tidak amanah ialah apa? Rasuah di kalangan pemimpin. Itu bab bala. Tak amanah. Dalam hutan pendalaman, bukan macam kita ada elektrik. Maka waktu itu pun kita di parlimen bising. Kita kata bantu orang di pendalaman. Mereka di sekolah tak ada elektrik. Macam mana mereka nak belajar di waktu malam, anak-anak di pendalaman Sarawak? Maka bagilah projek apa? Solar. Nak bawa elektrik susah. Bagi solar hybrid. Habuan nak tolong siapa? Orang miskin duduk di pendalaman Sarawak tu. Supaya itu amanah, tanggungjawab negara. Bukan saja jaga orang yang dia nampak yang duduk dalam itu semua. Seperti mana Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah menyatakan, nanti kelak di hari akhirat, aku takut kambing yang akan jalan ketika itu jatuh, kambing itu tersungkuk, kambing itu, lalu di hari akhirat kambing itu akan bertanya di hadapan Allah, kenapa Umar tidak buat jalan ketika Umar menjadi pemimpin ketika itu? Kambing. Ni kan manusia duduk di pendalaman Sarawak sana. Saudara macam mana duduk di pendalaman sana, tak ada elektrik, maka mailah projek solar. Tapi kerana tak jujur, kerana tidak amanah, akhirnya hari ini baru kita tahu dalam projek solar yang sepatutnya projek itu memanfaatkan budak-budak di pendalaman Sarawak, dibalas oleh isteri pemimpin-pemimpin kita, sehinggakan rasuah yang sudah pun disabitkan, kesalahan beratus juta projek yang patutnya disediakan untuk orang miskin di dalam pendalaman di Sarawak sana
tetapi sudah dibalas oleh mereka yang tak ada kena-mengena pun dengan pendalaman sana, tapi yang hanya mereka fikir diri mereka sendiri, tidak jujur, tidak amanah, berlaku rasuah. Maka duit yang patutnya kita tolong orang yang duduk di pendalaman, dimakan harta itu oleh pemimpin-pemimpin, dan paling teruk dalam negara kita, isteri pemimpin pun terlibat juga. Saudara-saudara sekalian, awak ni Dr. Mujahid suka menimbulkan fitnah ke? Nak tabung fitnah apa? Benda dah depan mata dah. Rusmah dah kena dah projek solar hybrid. Dan kita tengok bagaimana negara ketirisan, saudara-saudara. Tirih ni maknanya duit itu yang patut pergi kepada pembangunan yang akhirnya menguntungkan orang ramai, menguntungkan rakyat. Seperti benda-benda besar, apa dia? Pendidikan. Seperti benda-benda besar, apa dia? Anak-anak kita nak masuk universiti. Pembangunan sekolah. Pembangunan apa? Pembangunan bantuan kepada murid-murid miskin. Ini adalah modal negara, tuan-tuan. Inilah esok yang nak jadi generasi yang akan memimpin negara. Kalau pemimpin tidak memberikan kepada mereka pendidikan yang berkualiti, apa akan jadi kepada anak-anak kita? Tapi tuan-tuan, oleh kerana tak jujur, oleh kerana tak amanah, oleh kerana tidak bertanggungjawab, maka apa jadi? Duit ketirisan setiap tahun. Kalau dulu kita berceramah, saya ingat lagi sebelum pilihan raya 2018, bila kita berceramah kita kata, tuan-tuan, ketirisan hampir 20 bilion dalam negara kita. Hari ini kalau tuan-tuan tengok dalam laporan, bukan 20 bilion, tapi ketirisan 60 bilion. Tuan-tuan faham dah bila kita kata tirih ni, apa kesan dia kat kita? Apa kesan dia kepada anak cucu kita? Duit yang patut disalurkan untuk perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang infra, sekolah, nak bagi pendidikan, nak bagi kebajikan pelajar miskin, nak bagi makan percuma, nak duduk asrama supaya yang miskin luar bandar itu kita bawa mai, kita bagi duduk di asrama, bagi makan, bagi minum. Yang itulah yang saya masukkan. Bila tirih 60 bilion, saudara-saudara, maka duit yang sepatutnya kita guna kepada mereka ini hilang pergi ke dalam kocek-kocek pemimpin melalui amalan apa? Rasuah. Sebab itu kita jangan anggap benda ni kecil. Kadang-kadang kita bersembang dengan makcik-makcik kampung atau orang-orang yang cerdik pandai sekalipun, bila kita cerita bahawa tak apa, aku boleh lagi pergi sekolah, anak aku boleh lagi pergi sekolah, apa lagi, aku elok aja boleh makan minum elok. Dia bukan soal itu, saudara-saudara. Dia soal kita kena ingat, dalam masyarakat kita ada orang yang susah, ada orang yang perlu kepada bantuan. Sebab itu kalau tengok bajet baru ni, untuk subsidi semua dipotong di atas nama tak ada duit, tetapi untuk pembangunan yang menguntungkan orang yang dah kaya-kaya, dalam mengendalikan projek-projek itu mereka peruntukkan yang besar, 97 bilion. Manakala mereka kata subsidi kita tak boleh bagi dah sebab duit tak ada, maka 17 bilion subsidi dipotong. Inilah yang saya katakan, tuan-tuan nak pemimpin yang macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan nak pemimpin yang macam mana untuk memimpin negara ini? Mesti ada kejujuran, saudara-saudara. Mesti ada amanah. Manakala amanah tu tak ada dalam pemimpin-pemimpin, maka inilah habuannya yang kita dapat. Dan saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, jangan butakan mata. Saya mengingatkan tuanku Raja Nazrin, Raja Perak, raja saya, ketika dia memberikan ucapan dalam satu majlis melancarkan buku Korupsi dan Kemunafikan dalam Kepimpinan Melayu, saya hadir sama majlis itu, dijemput. Apa antara lain baginda tuanku Perak kata, jangan nak nafikan
bangkai rasuah di depan mata kamu. Ni bangkai rasuah ni depan mata kita ni. Duk baca kes SRC, duit 4 bilion diarahkan keluar untuk kita kata Najib Tun Razak untuk dilaporkan di dalam 1MDB, supaya dengan itu sovereign fund dia panggil, negara boleh dapat pulangan daripada pelaporan yang kita buat di luar negara dan sebagainya. Berapa? 4 bilion, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi akhirnya ketika kita baca fakta di mahkamah, kes yang sudah pun melalui semua tahap keadilan, tak ada mahkamah yang dia tak masuk dah. Habis semua mahkamah, daripada mahkamah bawah sampai ke atas, sampai ke rayuan, sampai ke peringkat persekutuan. Sabitlah kesalahan mantan Perdana Menteri kita, bukan Perdana Menteri Rwanda, bukan Perdana Menteri Afrika, Perdana Menteri Malaysia yang berdaulat, yang kita kasihi, yang kita cintai. Terbukti akhirnya daripada duit 4 bilion itu kononnya untuk melabur dalam 1MDB, tiba-tiba dicuri keluar melalui anak syarikat 1MDB, iaitu SRC. 42 juta ringgit Malaysia masuk dalam akaun peribadi Perdana Menteri kita. Macam mana? Apa alasan orang UMNO lagi? Abang mai tak? Yang dengar di luar sana lo, yang mana masih lagi duk pekat, oh kita kena sokong juga UMNO Melayu UMNO. 42 juta masuk dalam akaun orang Melayu Perdana Menteri kita daripada duit rakyat 4 bilion. Hampa nak kata apa? Melayu Islam. Hampa nak kata apa? Melayu Islam. Depan mata gajah bangkai, depan mata. Apa nak nafi-nafi lah, tak apalah, asalkan duit tu pun dia tolong orang Melayu juga. Apa lagi yang nak kata? Tak apalah Ustaz, kurang-kurang orang Islam. Apa ni? Hampa ni? Allah dah kata, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan mata hampa jelek. Yang buta tu apa? Hati hampa. Bubuhlah rasuah UMNO ni depan mata Perdana Menteri, curi duit rakyat. Duk bagi lagi alasan. Yang ni yang bergeram sangat kawan Melayu. Bini dia tak cukup dia, bini dia pun sapu. Duit siapa? Duit di pendalaman. Minta. Akhirnya terbukti memang dia minta duit beratus juta atas projek itu. Salah guna nama dia. Can I advise you? Can I advise you something? Ada lagi. Baik, kita kata itu Najib. Apa hal dengan Presiden UMNO? Apa kena Presiden UMNO? Apa tak kena Tak mengaku. Oh lah ni tak apa kena. Dulu hidup Melayu UMNO. Tuan-tuan, kes dia yang dalam visa luar negara tu tuan-tuan, yang tuan-tuan kata hakim lepaskan tu, sebenarnya tuan-tuan, hakim lepas tu. Saya kata ke orang Melayu, tolong Ustaz, baca lah. Sampai bila orang Melayu kita ni, saya pun tak faham. Dia tak baca, dia nak halah-halah tuan. Tuan-tuan, bukan sebab tidak berlaku rasuah. Berlaku rasuah dalam projek visa luar negara. Bukan tak ada rasuah yang dibuktikan oleh syarikat itu sendiri. Apa nama syarikat tu? AKSB apa? Tira Kirana ke apa? Ultra Kirana, UKSB, Sdn Bhd. Berlaku, saudara-saudara, bukan tak berlaku.
600 juta diminta dalam Singapore dollar untuk dia luluskan projek ini. Cuma fakta kes di dalam agama, hakim ni dia tak berapa yakin oleh fakta pendakwaan. Macam mana 600,000 nak masuk dalam envelope tu je. Dia tak boleh fikir macam mana 600,000 masuk dalam envelope tu saja. Bermakna berlaku tak rasuah? Berlaku minta dah, berlaku salah guna kuasa dah, berlaku. Tapi hakim tak boleh fikir 600,000 nak masuk macam mana. Itu saja yang kes itu saja. Dia dalam kita di mahkamah ni, kalau satu doubt saja, ada satu keraguan saja, terus kes itu akan dibubarkan sebab dia melibatkan satu hukuman yang berat, saudara-saudara sekalian. Tetapi pihak pendakwa apa dia buat? Dia minta semula rayu supaya kes itu didengarkan semula. Itu baru satu. 40 kes visa luar negara. Ada 47 kes dalam Yayasan Akal Budi. Belum lagi, duk tunggu masa lah. Yang tu dia guna cek untuk bayar kad dia. Yang tu dia guna cek untuk beli kereta. Yang tu dia guna cek Yayasan Akal Budi untuk buat rumah dan sebagainya. Siapa yang saya cakap ni tuan-tuan? Siapa ni? Zahid Hamidi. Siapa kukutlah orang di Kangak ni tak tahu. Siapa dia yang kata di Padang Besar ni tak tahu. Siapa dia Zahid ni? Zahid ni Presiden UMNO. Tak faham lagi? Nak cerita lagi. Ni lah Presiden UMNO yang duk desak dekat Maen Sabri supaya bubar Parlimen, supaya buat pelang raya. Ni lah Zahid Hamidi. Aku nak abang main dekat orang Padang Besar malam ni, khususnya yang duk sokong UMNO lagi tak habis-habis ni. Dialah yang kata dalam Perhimpunan Agung MIC, tuan-tuan, you jaga, kalau kita kalah kali ni, siap. Ni dia tunjuk seorang-seorang. Tomat, jangan duk gelak. Pun kena dakwa. Dia tunjuk dekat pemimpin-pemimpin MIC. Pun nanti kena. Lepas tu dia tunjuk kat MCA. Jaga kalau kita kalah kali ni, apa kena? Lepas tu dia bagi faham tu, dia kata apa? Sebab itulah kita kena menang dalam pilihan raya yang kali ini. Apa maksud dia? Orang Padang Besar kalau tak faham juga, memanglah hampa ni aku tak tahulah otak hampa letak kat mana. Kalau orang Kangak, orang Padang Besar, orang Perlis yang duk piang lagi dengan UMNO, dengan Perikatan Nasional ni, kalau tak faham lagi, dengar baik-baik. Apa maksud dia? Maksud dia, kalaulah kita kalah, maknanya Barisan Nasional kalah, ni semua ni kena hangkut masuk didakwa dalam mahkamah dan masuk penjara. Oleh kerana itu, kita kena menang. Jadi orang Kangak kena faham maksud dia apa. Untuk elakkan kami semua masuk penjara pasal kami sakau duit rakyat, suruhlah rakyat sokong Barisan Nasional. Tak faham lagi ke? Buka songkok panah. Aku geram kat orang Perlis ni. Bagi satu aja dekat Pakatan Harapan Nasib Baik YB kita ada, Nur Amin ada. Mana Kangak, mana Padang Besar? Pasal apa? Arau tu saya kata, hampa takkan tak kenal. Daripada duduk Perlis hujung dunia, boleh jadi Menteri Wilayah Persekutuan lagi lingkup. Apa ni orang Perlis? Orang lain dah bangkit dah lah. Orang dah nampak dunia dah ni depan mata ni. Tuan-tuan faham tak Zahid Hamidi maksud dia? Hampa semua ni yang aku duk suruh Maen Sobri supaya cepat buat pilihan raya, bukan sebab nak jaga rakyat, bukan sebab nak stabilkan politik, bukan sebab supaya ekonomi ni kita dapat tangani, kerana kita akan melalui kemelesetan ekonomi yang akan datang pasca Covid. Negara kita terpaksa lalui berbagai cabaran. Bukan. Semuanya supaya aku selamat daripada kena dakwa dan aku selamat dari masuk penjara. Pasal apa? Bos aku tak ada selamat dah masuk.
Kalau itu pun hampa tak nampak lagi, duk sokonglah UMNO situ tak habis-habis, maka apa nak jadi dekat kita ni? Orang Melayu ni nak jadi apa ni? Maka ingat cakap saya malam ni, hampa nak pergi mengundi esok, bukan pasal hampa seronok nak pergi mengundi dapat RM10, dapat RM50, dapat t-shirt, dapat topi, lepas tu hampa simpanlah dacing tu, seronok dapat topi dacing, dapat pakai baju syahidan Kasim. Bukan. Pun kalau hampa nak ambil pi lah. Tapi hampa kena ingat, hampa kena bawa dalam kepala hampa ni, aku pi ni, aku tak akan rela duit rakyat disakau dan disapu, lalu aku pi nak undi mereka yang curi duit aku dan parti mereka, kerana kalau menang mereka, pompak-pompak yang dia mengaku dia akan didakwa, maka mereka ini aku tak akan bagi menang. Aku nak masukkan mereka dalam mahkamah dan penjara. Maka dengan itu, kalau orang Islam, Bismillahirrahmanirrahim, aku pangkah Pakatan Harapan, aku tolak Barisan Nasional dan Perikatan. Boleh atau tak boleh? Boleh. Lagu tu lah semangat. Ui, orang berlih ni Perak habis, bangkit belakang dah. Bangkit lah Perak, Selangor, Johor, berlih Allah. Tolonglah kami, jangan bagi ruang kepada Barisan Nasional, kepada Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, saya tahu bila saya ceramah orang akan tanya, minta tanya pasal tabung haji. Saya simpan zat tabung haji. Saya nak bagi tahu, itulah perangai Barisan Nasional. Dan apakah rakyat tidak menunjukkan sikap mereka menolak Barisan? Dah tunjuk dah 2018, dah tunjuk dah tuan-tuan, tolak dah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat kalau Pakatan Harapan tak perintah, tuan-tuan ingat Najib tu boleh masuk dalam penjara Sungai Buloh ke? Tak lepas tuan-tuan. Sebab itu kalau hampa tengok fakta Najib ni, baca sah, jangan rumah dengar ya. Jangan rumah cerita terpengaruh dengan RM10, RM50. Hampa tahu tak, dalam fakta kes mahkamah, beberapa perkara dibuat oleh Najib yang terbukti menyalahi undang-undang. Atas apa standard? Apa dia? Nombor satu, dalam negara ni tuan-tuan, tak usah kata 42 juta. Kalau ada orang luar negara nak hantar duit dekat saya lebih pada 10,000 pun bank negara akan call tau. Sebab dia takut ni duit main luar mana ke, duit haram mana ke, dia nanti call. Betul tak ada orang nak masuk ni? Kita pun kena buktikan, duit ni anak aku hantar, duit ni anak aku kerja, dia jutawan di luar negara, aku miskin, dia nak bagi duit kat aku. Nak betul, sign, baru boleh masuk duit tuan-tuan. Hak ni selamba ya, 42 juta. Tuan-tuan boleh bayang dalam kepala dia apa? Dalam kepala dia masa dia buat tu apa dia? Aku Perdana Menteri, siapa nak tanya? Betul tak? Pimai pun esok aku menang lagi, ya Allah. Depan ni semua aku boleh kau tim Nombor 2, laporan 1MDB. Apa dia buat? Dia minta padamkan dalam mesyuarat kabinet supaya tidak ada laporan pasal 1MDB. Hanya seorang wanita Haji, atas tanggungjawab dia, dia bagi pen dia itu ada rakaman. Bos dia masuk, siapa duduk dalam mesyuarat kabinet, dia tahu nanti ada 2 orang daripada pejabat Ketua Setiausaha Negara, dia akan tulis lah. Kalau kita batuk pun dia kata batuk. Itulah kerja dia. Pasal dia nak jadikan apa? Dia jadikan laporan laporan rasmi Maka dia bawa pen bagi kat bos dia. Dalam tu ada rakaman. Pasal apa? Dia berasa tak sedap hati. Dia tahu benda tak elok ni. Kalau lah nanti tak ada bukti, macam mana dia nak dakwa? Maka seorang wanita rakyat Malaysia yang kita kena puji, syabas kerana tanggungjawab dia kepada negara, itulah bahan bukti
yang menyatakan Najib salah guna kuasa kerana cuba nak padamkan maklumat dalam 1MDB di mesyuarat kabinet. Tahu mana? Ada rakaman di dalam pen yang dia simpan sampai bawa bukti ke mahkamah. Kalau orang Perlis ramai lagu tu kan senang. Kalau wanita-wanita Perlis macam tu kan hebat, berani. Ya. Di Malaysia ni ada dua wanita yang hebat. Satu yang wanita yang dia pi seluduk masuk pen dia bagi kat bawah dia, dalam tu adalah sebenarnya rakaman suara. Satu lagi ialah ketua hakim negara. Ya. Puan Sri Tan Sri Maimunah di ugut macam-macam, tapi akhirnya hukuman tetap hukuman. Syabas wanita-wanita. Kalau wanita Perlis lagu tu memang hebat. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa jadi? Bila jadi lagu tu, apa poin saya? Bermakna Najib dalam kepala dia, apa aku peduli esok Najib dalam kepala dia, apa aku peduli esok pun aku jadi kerajaan, aku masih jadi Perdana Menteri. Takkanlah benda ni semua nak bocor. Betul ke tak? Nampak tak jahat kepala dia tu? Dia tahu dah dia buat benda tak betul, tapi kerana dia yakin dia akan terus jadi kerajaan, maka dia peduli apa? Kalau aku jadi kerajaan pun benda ni habis lah, tutup lah semua, tak ada cerita lah semua ni. Itulah kepala otak pemimpin yang tidak beramanah. Dia tak ada amanah lagi, dia tak ada rasa ni, ya? Apa lagi ni yang bank-bank yang tolong buka akaun dekat dia, bank-bank yang daripada M-Bank. Allah, esok aku jadi Perdana Menteri, aku menang balik pun, benda ni siapa nak tahu? Betul tak? Katalah Pakatan Harapan tak menang, ini semua kita faham takdir Allah. Kita tak campur urusan takdir Allah. Kita bercakap atas kita manusia yang faham apa yang dia nampak. Allah lebih maha mengetahui lah. Pasal takut juga salah nak cakap kalau ni daripada syaitan. Tapi kita dah letak elok-elok pahaman akidah kita dari kacamata manusia. Ditakdirkan, katalah Pakatan Harapan tak menang 2018. Apakah kemungkinan kita akan dengar cerita-cerita ni semua? Habis, tutup kes. Dia akan berjalan seperti biasa, dan dia memberi semangat kepada dia. Kali ni aku lepas, kenapa kali yang lain aku tak lepas? Maka dia pun meneruskanlah rompakan terbesar yang mana akhirnya membuatkan rakyat menderita. Itu maksudnya saya punya poin ni, Pakatan Harapan muncul atas semangat 2018 nak tolak ni semua. Berjaya tak? Berjaya, alhamdulillah, terima kasih rakyat Malaysia. Tapi tengah jalan, para perompak yang sudah pun kita dakwa di mahkamah, di kalangan kita berlakulah satu lagi budaya orang Melayu yang paling apa orang kata paling sial dalam budaya orang Melayu, ialah apa? Khianat. Perangai yang paling sial di dalam masyarakat Melayu, kalau orang Tera kata perangai paling sial dalam masyarakat orang Melayu ialah apa? Khianat. Orang Melayu ni tuan-tuan buat apa tak apa? Khianat. Jangan sekali. Itu ada istilah apa? Tikam belakang. Satu, pengkhianat ini dia tidak amanah. Kedua, pengkhianat ini dia orang yang pengecut. Sebab itu kita kata pengkhianat ni dia tikam belakang. Maka setelah rakyat berhempas pulas membina negara ini dengan cita-cita, YB Amin menang, saya menang di Parit Bunta, sahabat-sahabat lain kita menang, cukup kita untuk bentuk kerajaan, alhamdulillah. Dengan semangat rakyat Malaysia bagi kita mandat untuk tolak para perasuah. Tiba-tiba di kalangan orang yang sama berkempen, di kalangan orang yang sama bantu, di kalangan orang yang sama daripada tak ada apa, kita bagi kat dia 50 kursi. Sampai amanah ni saja nak abang lah, kami ni banyak kursi pasal nak supaya berjaya juga cita
cita-cita ni bagi pilah dekat geng-geng ni. Sampai tahap tu. Jangan lupa pada malam nak umumkan pada malam nak umumkan kursi-kursi yang ditandingi oleh ketiga-tiga parti pada waktu itu, amanahlah yang paling berlapang dada. Kalau amanah Titi Wangsa dia tak pegang masa itu kursi kita, kalau tak selesai Titi Wangsa malam tu, tak jadi kita isytihar kita akan lawan setelah selesai semua ini. Tapi amanah ni tuan-tuan, dia ni berjiwa besar, walaupun kami parti kecil je. Kami ni parti kecil, tapi hangpa jangan main jiwa kami besar. Bagilah Titi Wangsa dekat Bersatu. Pengurusi wilayah persekutuan tuan-tuan, kena lari pergi mana? Lari pergi Lumut tu. Tempat yang mana bukan boleh menang pun. Tapi tuan-tuan, dengan segala yang kita korbankan, PKR pun adalah kursi-kursi yang dia bagi dekat Bersatu. Tapi apa jadi tuan-tuan? Menang? Nak kata dia saja kalau bertanding tuan-tuan rasa boleh menang tak? Tobat tak menang. Betul. Orang kata Tun Mahathir, betul. Tapi Tun Mahathir pun kalau tak ada Pakatan Harapan, besar apa PKR, DAP dan Amanah, dia tak akan dapat. Itu pun nak bertanding sampai 50 kursi, menang berapa? 15 ya. Yang kami yang mana ni tak dapat banyak, 20, 25 ya. Kurang-kurang kami menang 15 kursi. Tapi tak apalah, semangat untuk melawan kleptokrat, maka kita bersatu hati tak kira daripada mana, asalkan bukan UMNO Abu. Tiba-tiba kawan kita khianat tuan-tuan. Abang mai saat, siapa yang tak sakit hati? Kerja sekali, kempen sekali, turun sekali, tiba-tiba dah menang, dia khianat kita. Ni malam ni aku nak abang kau orang pelik. Kalau yang satu memang dia ni kaki rasuah, osak negara, yang sekok lagi ni tuan-tuan, pengkhianat. Dan kita tak boleh bagi kepada pengkhianat undi orang pelik, kerana mereka ini sudah pun merosakkan rakyat Malaysia yang telah memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Kalau UMNO rasuah, maka PN pengkhianat, saudara-saudara sekalian. Maka itu kita tak boleh bagi kepada mereka, kita kena ajak mereka. Sebab itu saudara-saudara, ketika mereka berbincang, apa alasan mereka? Alasan mereka cukup jahat. Apa alasan mereka? Alasan mereka ni sangat-sangat merosakkan negara. Apa alasan mereka? Pensejajaran politik baru. Pasal apa? Biar orang Melayu yang kuasai, bukan lagi orang Cina DAP. Cina komunis. Cina komunis. Saya komunis. Dah guna alasan yang memecah belahkan rakyat Malaysia. Ini bukan saja pengkhianat biasa, yang ini pengkhianat tahap gaban. Dah lah pengkhianat jahat pula. Maka dia bisik sana bisik sini, berpecah jatuh langkah syaratan Februari 2020. Rakyat yang memberi mandat kepada kami dikhianati oleh parti yang bersama menang ketika itu, di atas alasan yang cukup menjijikan, saudara-saudara sekalian. Sebab itu kalau ada Perikatan Nasional, berhentilah. Rakyat kena tahulah. Macam saya ulang, budaya yang paling sial dalam masyarakat Melayu ialah budaya apabila orang Melayu mengkhianati, dan lebih sial daripada itu apabila dia mengkhianati sesama bangsa dia, dan lebih sial daripada itu dia membuat alasan-alasan yang palsu untuk mewajarkan pengkhianatan mereka. Kita kena tolak para pengkhianat ini, saudara. Yang duk jadi kerajaan hari ini ni, tak ada malu tuan-tuan. Tak ada malu tuan-tuan. Semua tu naik jadi menteri, jadi timbal betul lah, ramai pula tu. Semua pengkhianat. Sebab itu tak berkat tuan-tuan. Tak berkat.
Mereka ni tuan-tuan hanya ambil kesempatan, dan kita duk ingat atas nama Melayu, atas kononnya untuk membela Melayu Islam. Naik tengok siapa lagi teruk ada. Tadi YB sebut orang mabuk. Pada zaman Mujahid dulu kalau mabuk apa? Mana Mujahid? Lah, orang mabuk mana Mujahid? Sajat pergi Mekah. Sajat. Orang boleh ni mesti ramai minat dia ni. Sajat pergi Mekah. Siapa kena? Mujahid juga kena. Mujahil, mujahat. Pergi Mekah, kena. Oh, Mujahid macam mana boleh bagi dia pergi Mekah? Lah manalah aku tahu dia nak pergi Mekah. La ilaha illallah. Buat yang sampai lagu tu yang hampa tak suka kat Mujahat ni. Inilah tandanya Mujahat ni penyokong LGBT pula dah dia pergi kat situ. Hari ni masa zaman derik, kalau dulu kita kata apa transgender pergi ke Mekah, ni pancake pergi ke Mekah. Kawan tu pakai tudung, kawan ni perempuan pakai ihram. Pada buka apa? Nampak Allah bagi cash tu. Amin. Hamba duk kata dulu Mujahid kerana zaman pemerintahan PH lah, maka ramai orang yang mabuk. Macam Bapak ni YB Amin kata, lah COVID tak keluar pun ramai yang mabuk, mati mabuk. Jadi saudara-saudara, pengkhianat, maka jatuh kerajaan kan. Baik, UMNO yang orang dah tolak ni, UMNO yang orang dah tak mau kerana rakyat dah tahu dah. Siapa bagi nyawa dekat dia? Siapa bagi nyawa dia? Kena cakap kuat sikit bagi orang boleh dengar. PAH yang bagi nyawa dekat UMNO. UMNO ni kita lawan dah habis-habis. UMNO ni kita habis dah. Rakyat kita kera. Kita telah bagi penerangan seluruh negara. Rakyat pun tolak kleptokrat UMNO. UMNO ni tuan-tuan yang ingat bila saya kata UMNO, tuan-tuan kata Najib, Zahid. Dah, UMNO ni satu parti tu rosak tuan-tuan. Saya ada bukti. Bila Najib kena masuk penjara, dia kerah semua cawangan bahagian UMNO ni. Apa dia kerah? Suruh buat petition pengampunan. Tuan-tuan tak faham lagi ke? Polis pun sama juga, buat petition pengampunan. Itu tandanya orang itu rasuah, orang itu saka duit 42 juta duit KWAP, salah guna kuasa dan sebagainya. Terbukti dia ini seorang perasuah, tapi parti UMNO bertahan supaya dia dibebaskan. Tak faham lagi? Tu saya kata ni UMNO ni dia parti, bukan Najib tu. Tonton tengok ya, Datuk Zahrin UMNO, dia tegur UMNO ni, kamu tak boleh sokong perasuah. Macam mana UMNO akan ditolak oleh rakyat? Orang yang tegur rasuah kena buang tuan-tuan. Dia kena buang kan. Orang yang terbukti rasuah macam Najib, hari ni adakah Najib dipecat daripada UMNO? Ada atau tak ada? Kenapa? Bukan tak kata dipecat. Hari ni nama dia dipekan, dicalonkan. Punya bangga orang UMNO. Banduan mana boleh dicalonkan? Boleh. Ni saya dah cakap banyak tu, tak puas hati lagi ni. Nak bagi orang faham, orang boleh faham ni. Clear lah tuan-tuan. Bukan Najib Zahid tu, parti. Keseluruhan parti tu. Ya. Tak ada seorang pun dalam UMNO yang bangkang, yang bantah pilihan raya yang dituntut oleh top 5 daripada UMNO ni, paksa kepada Pak Long Mek Sobri kita ni, yang tak ada telur, takut dekat parti dia daripada takut banjir, takut rakyat tuan-tuan. Apa jadi tuan-tuan? Kita tengok macam mana parti dia tu tak ada seorang pun bangkit yang tegur, yang kata yang ni tak betul. Ada tak? Itulah saya kata, jangan salah faham. Bukan Najib Zahid, satu parti UMNO tu dah teruk. Jadi kalau ada calon UMNO, minta maaf. Tolonglah kami, tolonglah rakyat Malaysia.
Tolak mereka tuan-tuan. Hak paling-paling ni di Kangak ni, ni pada Mesak ni. Saya mai Timbalan Menteri punya kawasan, dia ni Timbalan Menteri Komunikasi, tapi line paling teruk dalam dunia sini betul tak tuan? Dia Menteri Komunikasi yang duk jaga internet, tapi line paling teruk dalam dunia di bawah kawasan Parlimen Timbalan Menteri Komunikasi. Sokonglah UMNO, tepuklah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa bagi nyawa? PAS bagi nyawa tuan-tuan. Dia bagi nyawa dekat UMNO. Dah lah tu. Dulu dia muafakat, UMNO orang tolak, dia pun muafakat, dah bagi nyawa dekat UMNO. Tiba-tiba Perikatan Nasional khianat, Perikatan Nasional jadi kerajaan, dia pergi berpakat dengan Perikatan Nasional belakang. Istilah dia apa? Dua kolam. Lepas tu bila dia duduk Perikatan Nasional, lepas tu orang duk tanya, esok pilihan raya macam mana? Muafakat macam mana? Kita masih muafakat umat Islam ni semua sekali. Umat Islam sekali, tak kami tak sekali. Awak kami bukan umat Islam ke? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lepas tu UMNO kata apa? Bye-bye PAS. Yang kata bye-bye itu orang perempuan dia, wanita. Bye-bye sayonara PAS. Tak malu tuan-tuan? Dah lah kawan tu, dah bye-bye sayonara, dah duk pi hemoi juga. Mainlah, tak apalah, kita berkawan. Lalas sekali UMNO ni tuan-tuan. Kita ni bila orang duk main hemoi, kita rimah lah. Lalas dia kata buat pilihan lah, nak main sini atau nak pergi sana. Hari ni barulah buat keputusan, PAS akan bersama dengan Perikatan Nasional. Tapi yang tu pun saya tak boleh pakai lagi, pasal Ustaz Adi ni hari ni dia boleh tukar fatwa. Hari ni kata jadi, esok kata tak jadi. Dia bukan boleh pakai tu. Tu guru. Aku peduli apa tu guru? Kalau dia tak betul, tak betul. Itu bukan tu guru, itu tu guru. Tak betul, tak betul tuan-tuan. Mana ada lesen dalam syariat, kalau dia tu guru, dia betul belakang. Bagi tahu kat aku Ustaz, mana ada lesen? Dan dia ini Tok Guru politik. Bila politik boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kalau aku kritik, bukan aku kritik Islam, aku kritik Tok Guru yang menggunakan Islam untuk kepentingan politik dia. Di mana salahnya? Jadi saudara-saudara, PAS bagi nyawa kat UMNO, hidup UMNO. Lepas tu bila kawan dah hidup, dah dapat berkuasa, dia pergi baik dengan Perikatan Nasional. Lepas tu hari ni tuan-tuan, barulah rupanya Presiden PAS ketika ditanya kenapa tak bersama dengan muafakat, dia kata ada kesamaran di dalamnya, masih ada lagi rasuah-rasuah yang berlaku. Loh, baru tahu apa punya Tok Guru ni, baru tahu. Aku dah habaq lama dah, Tok Guru ni Aziz dah habaq lama dah, Pak Usuk Hawa dah habaq lama dah. Hang hari ni baru kata susah tak boleh pasal mereka masih ada rasuah. Loh, masih ada rasuah, memang rasuah pun gelenyah. Ini saudara PAS ni nak suruh aku berhenti ke? Itulah duk kata Tok Guru. Saudara-saudara, ya, sampai habis bateri aku. Ni nak berhenti dah ni, pukul 11.30 nak balik. Aku nak balik pagi petang ni. Aku tak tinggal kawasan aku marah tu. Pasal apa YB tinggal ni, dah bubar parlimen dah ni. Tapi pasal Haji Wan tu, saya dah bagi janji dengan dia, saya main juga lah. YB Amin pun saya bawa kat YB Amin masa parlimen ni, aku nak turun ni. Tu ke mana pun dia main juga ni. Jadi saudara-saudara sekalian, PAS ni oleh kerana dia nak menghidupkan sentimen supaya orang benci kat Pakatan Harapan, maka bermulalah cerita fitnah fitnah. Dan yang paling mudah orang Melayu termakan fitnah apa dia? Tabung haji. Barulah masuk
tajuk saya. Nampak? Ni cerita pasal nak bagi kata kita jahat tu saja. Tak ada benda lain. Bukan benda soal betul yang kata. Tak betul. Mujahid jual tabung haji, aset Cina beli. Dia pergi ceramah lah satu kampung. Habis lah menangis. Habis lah kita orang Islam ni masuk kubur ni, jaga hang nanti kena azab, jual harta. Bila masa dia jadi Tuhan, dia tahu aku kena azab. Ni tuan-tuan, pergi mengajar satu kampung, menangis, sedih kita atau orang Islam ni kena jual hotel umat Islam kena jual. Aku menteri, setahu aku tak ada hotel yang kena jual. Yang ada hotel ini dipindahkan kepada syarikat Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan tu kerajaan, bukan private. Syarikat bertujuan khas, nama dia Urus Harta Jemaah Sendirian Berhad, UJSB. Aku yang sign pindah tu. Pindahkan aset sakit 9 bilion. Ni ke apa kalau dah tahu aset tu sakit tu pegang lagi? Kita pindah lah, ni cerita pendek ni, ringkasan Tadi saya dah jelas panjang lah dekat pertemuan dengan NGO tadi. Jadi dia kata jual hotel. Setahu aku tak jual, aku pindahkan kepada Kementerian Kewangan. Bermakna yang milik hotel tu siapa sekarang? Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan tu apa dia? Kerajaan lah. Kerajaan tu siapa? Lah, kerajaan hari ni, kalau dulu Kementerian Kewangan dia Lim Guat Eng, hari ni Kementerian Kewangan dia siapa? Zaprul, yang bentang bajet lepas tu bubar parlimen tu. Tak ke bangang, hang menteri hang dah tahu dah nak bubar, hampir bentang lah bercakap apa, kami pun dengar lah meleleh ayat liok lah, dapat tu dapat ni leleh. Hari Isnin parlimen dibubarkan. Lah Zaprul jadi menteri Kewangan. Zaprul tu Cina kan, muka macam Cina lah kan, tapi kena scam. Zaprul Melayu, muka macam Cina lah, tapi dia Melayu. Bermakna hari ni syarikat tu duduk bawah Kementerian Kewangan, yang menterinya tu orang Melayu. Maknanya dulu pun duduk bawah Guan Im, bukan tubuh badan Guan Im tu. Dia duduk bawah kementerian, bawah dalam kerajaan. Yang ni lah yang orang lebay-lebay pas tak kerti pergi ceramah dekat orang kampung, kata Mujahid jual tabung haji kat Cina. Siapa dia beli tabung haji? Lim Guat Eng. Hampa jawab lah, ni fitnah esok semua ni. Hang bukan nak menjawab kat Mujahid, tak payah. Hang jawab depan Allah. Allah dah habaq, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berkata barang apa yang kamu tak tahu. Sungguhnya mata kamu, pendengaran kamu, cakap kamu, semua akan dipersoalkan oleh Allah. Hang tak kerti apa satu, janganlah cakap. Sebab itu tuan-tuan, ada benda yang kita ni kalau lebih duduk diam lebih baik pada kita bercakap daripada orang tak tahu kita bodoh. Bila bercakap, loh bodoh banyak. Dah setengah orang kan, mau kita duduk sama-sama kan, cik kita tengok ni nampaknya cerdik lah, dia pun senyap duk hanggut apa, tak kerti apa pun. Oh dia ni cerdik ni tapi bila dia bercakap, Allah silap rupanya bangang, tak faham rupanya. Patut dia senyap. Lepas tu kata lebih baik senyap daripada cakap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pun bila menteri ni, saya yang tahu duk buat kerja tu, saya yang duk buat, bukan dia. Saya yang duk sign, saya yang duk pergi jumpa dalam mesyuarat kabinet, paper kabinet saya yang bentang. Jadi saya buatlah dalam tweet saya. Saya kata tak betul seorang penceramah kalau dia bercakap tak betul, akhirnya penceramah ini, fitnah ni akan makan dalam perut dia sebagai api neraka yang akan membakar dalam perut dia. Lepas tu saya tunjuklah satu video klip jawapan Tan Sri Mahyudin yang menyatakan bahawa tabung haji tidak dijual. Tabung haji hari ini dah jadi baik. Dulu dia defisit, sekarang dia dah elok dah stabil dah. Saya bubuhlah dalam Twitter saya tu. Loh, orang yang fitnah, saman saya yang kena fitnah. Cuba tuan-tuan bayang, hebat tak hebat puak-puak pas yang kata lebay. Saya kena fitnah, saya jawab, dia saman saya.
Patut saya lah saman dia, tapi saya guna media sosial, saya tunjuk tak betul. Ini jawapan dia, lala dia saman saya lawan lah di mahkamah session 2 hari. Tuan-tuan masuk mahkamah bukan macam kita ceramah ni tuan-tuan, kena bawa file sampai 1 beg nak buktikan bahawa tidak ada hotel yang dijual. Tabung haji tidak pernah dijual kepada yang bukan Islam. Bawa file. Akhirnya 2 hari bersidang, lebih kurang dalam 4 bulan, keluarlah penghakiman menyatakan bahawa saman yang dia bawa kepada defendant Mujahid itu adalah jawapan defendant adalah benar, jawapan defendant adalah betul, tidak ada hotel yang dijual, dan defendant bertanggungjawab untuk memberitahu kepada orang ramai akan cerita yang sebenarnya supaya tabung haji tidak dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh kerana itu, yang saman kalah, yang kena saman menang, hang kena bayar kat dia 11,000. Aku tak minta, hakim yang bagi. Lah ni Mujahid banyak duit, 2 kes dah menang, 3 kes dengan harakah menang lagi. Jadi saudara sekalian, kalau bermakna apa? Saya beritahu kat orang boleh, mahkamah telah membuat keputusan tidak ada mana-mana aset daripada tabung haji yang dijual kepada bukan Islam, termasuklah tidak ada aset yang dijual daripada hotel-hotel tabung haji. Tak faham lagi? Bermakna siapa yang fitnah? Pas habaq dekat ustaz-ustaz, ustazah yang duk mengajarkan menaksah tu, bila dia habaq aja kata tabung haji kena jual, hang tutup mulut dia. Lolo tu hang tutup, saya tunggu. Oh nak beradab tak apa ustazah, saya jumpa ustazah. Dah. Ustazah, hang berhenti sah. Ni tak betul ustazah ni. Dah menang mahkamah dah ni. Mujahid dah menang ni, fitnah ni yang kata je. Ustazah nak kena sama dengan Mujahid kan? Saya telefon Mujahid sah. Mau jawab aku tu ustazah. Boleh? Ni dalam Facebook ni, jual tak baca, jawab balik. Nak kena sama dengan Mujahid kan? Lepas tu Ashraf Wajdi, Ketua Pemuda UMNO, masa tu muafakat lah kan? Dia kata 2.6 bilion saham TMB, saham tabung haji dalam TMB dijual masa Mujahid. 2.6 bilion tuan-tuan, banyak pun. Saya pun cek, saya pun pening betul ya. Menteri ni nak jaga 17 agensi, bukan tabung haji seorang, tapi satu tu pun pening lah. Tanya kat CEO tabung haji betul? Tak ada, tak betul ni, kami dah baca lah ni, tak betul ni. Dia tunjuk kat saya, dia ambil maklumat salah daripada Bloomberg dah apa semua, Bloomberg pun dah tarik balik. Lepas tu saya kata lah, saya buat kenyataan, saya kata 7 hari Pemuda UMNO kena tarik balik. Masa tu saya masih menteri. Kalau tidak saya saman. Apa jawab dia dengan sombong? Saman, silalah saman. Hebat kan? Maka saya mengutarakan apa yang saya kata, saman lah. Lepas tu jatuh kerajaan. Dia ingat selamat lah. Tak, aku saman lagi. Saman-saman akhirnya sampailah masa tu duk Covid. Ya, kami masa tu mahkamah dibuat secara talian sebab tak boleh pergi secara fizikal. Maka setelah diberikan semua di depan hakim dokumen-dokumen, hakim tanya sekali lagi, saya ada, dia ada. Macam mana? Nak teruskan atau tidak? Ini bukti dah ada. Datuk Seri Mujahid dah jelaskan. Dia tanya balik, Datuk Seri boleh jelaskan balik betulkah berlaku apa yang dia dakwa? Saya kata tak berlaku, Pak Hakim, yang Arif. Saya boleh buktikan ni ada sini semua sini. Lepas tu dia tanya balik dekat dia, kamu apa Datuk Ashraf, apakah kamu menerima penjelasan daripada Datuk Seri? Saya pun terkejut. Dia kata apa? Saya terima. Oh, aku ingat nak masuk mahkamah, belum masuk lagi. Dan hakim kata kalau dah setuju buat apa lagi? Hang kena tarik balik. Saya kata saya tak akan tarik balik. Kenapa saya harus tarik balik? Dia fitnah saya. Kalau betul lah dia boleh terima penjelasan saya, dia kena tarik balik dan minta maaf. Akhirnya tarik balik dan minta maaf. Bermakna fitnah lah. Fitnah.
Berapa tahun saya kena fitnah ni? 3 tahun. 3 tahun kena tutuh kiri kanan atas bawah belakang. Tabung haji kena jual, tabung haji kena jual, tabung haji kena jual, tabung haji kena jual. Kita zikir subhanallah subhanallah subhanallah, dia zikir tabung haji kena jual, tabung haji kena jual, tabung haji kena jual. Orang zikir alhamdulillah alhamdulillah, dia jadi DP. Orang dia Allahu akbar mujahad. Ni lah ni orang Melayu ni yang duk bercakap Islam berbuih mulut ni. Pakai lebay, pakai jubah meleret, pakai serban cakap Islam, hadis, Quran, berbuih mulut. Orang zikir subhanallah, dia duk zikir tabung haji kena jual, tabung haji kena jual, tabung haji kena jual. Apa Lalah terbukti di mahkamah. Tuan-tuan, tak habis di situ. Tunggu ni sampai hari ni daripada bulan Jun sampai sekarang yang kami duk tunggu apa? Laporan Suruhanjaya bebas diraja, RCI. Patutnya bulan Jun dah keluar laporan itu. Wabi Amin patut dibentang di Parlimen bulan Jun. Yang duk tak kata kita jual, kata saya pergi jadi saksi. Saya pergi jadi saksi. Ni jawatan kuasa apa ni, RCI ni, dia jawatan kuasa siasatan dia raja, dia bebas. Saya beritahu, saya buat file, saya buat bukti, tak berlaku. Saya buat testimoni, saya sign, saya punya apa testimoni bahawa benda ni semua tak betul berlaku dan sebagainya. Dia tanya, saya jawab. Sampai hari ni tuan-tuan, bubar dah parlimen ni. RCI punya laporan sampai law tak keluar. Kenapa tak keluar? Wallahu a'lam. Kemungkinan yang duduk suruh buat RCI nak cari salah kita, tapi mungkin dalam laporan tu tak ada salah kita. Saya doa pada Allah, sebab semua benda yang tak betul ni tuan-tuan, kena ingat, orang yang dizalimi bila dia angkat tangan, Allahumma inni mazlumun fantasir, ya Allah aku dizalimi, tolonglah aku, maka dibuka pintu langit kepada orang yang dizalimi ini untuk diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabalah, dia nak uji sabar ke tak? 3 tahun kena belasah kiri kanan depan belakang. YB Amin letak dalam parlimen, kalau saya bangun, pengurusi lembaga tabung haji akan bangun. Siapa dia? Aziz Rahim. Oh, bila saya nak dedahkan apa, dia ni bergaduh dengan saya. Pasal dia tak mau bagi dengar. Lalah saya kata lagu ni lah, YB balik. Aku cakap hang duk gaduh selalu sampai orang tak dengar apa yang aku cakap. Jom kita debat. Dan saya berdebat dengan dia, alhamdulillah. Disaksikan beratus ribu orang di dalam talian waktu itu. Dan terbukti di dalam debat itu dia tak dapat mempertahankan hujah-hujah dia, tapi orang dengar apa yang kita hujahkan. Akhirnya ramai yang dah terima hujah ini, bahawa hakikatnya tabung haji telah diselamatkan oleh Pakatan Harapan. Siapa lagi kata lagu tu? Jabatan Audit Negara. Dalam laporan Jabatan Audit Negara keuangan tabung haji diberikan 5 star, ikut piawaian internasional dan piawaian negara dalam bab keuangan serta menyelamatkan defisit daripada terus berterusan. Di peringkat International Islamic Finance Award IIFA dunia, antara 10 keuangan terbaik diberikan kepada tabung haji kerana penstrukturan semula yang dibuat melalui UJSB, di mana ia merupakan satu anugerah yang diberi kemenangan di atas inovasi terbaik pada tahun 2019. Jadi wahai pak-pak lebay, fikirlah sikit kalau nak tuduh dan nak fitnah, kerana fitnah ini tak betul. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saudara-saudara, saya nak rumuskan landing ceramah saya lah sekali. Saya dah cerita bab menua kan? Saya dah cerita bab Perikatan Nasional kan? Bersatu, saya dah cerita bab PAS kan? Ni pilihan raya di depan kita. Yang akan berlawan dengan semua ni siapa? Pakatan Harapan. Baik, Pakatan Harapan dia buat apa? 22 bulan hancing. Nombor 1 saya nak beritahu, hancing tak hancing, kami tak masuk ke pintu belakang.
Hancing tak hancing, kami masuk secara mandat rakyat. Hancing tak hancing, pada masa kita memerintah, kita telah berjaya pulihkan tabung haji. Ni saya baru cerita tabung haji, tak cerita akta profesion kewangan syar'i, tak cerita mahkamah syariah, tak cerita. Kalau saya cerita sampai pukul 3 pagi tak habis lagi. Kita berjaya buat semua itu. Yang hari ni minyak kita cap, kita letak harga minyak tak boleh naik lebih pada tu. Sampai hari ni lah harga minyak dia tak boleh naik lebih pada RM2 berapa untuk RON 95. Tol tak boleh dinaikkan lagi. Dalam konsensi kita buat perjanjian, tak boleh naik dah lagi, ya, tol, kerana Pakatan Harapan. Harga internet murah kerana Pakatan Harapan. Dan lebih penting, ada benda yang kami tak sempat buat kerana dirampas, tak sempat. Tapi kepimpinan Pakatan Harapan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Mak Sabu dan juga Anthony Loke hari ini, kita berusaha sedaya upaya supaya agenda reformasi diteruskan walaupun kami tak jadi kerajaan. Sebab kami tahu Perikatan Nasional, Barisan Nasional tak ada agenda reformasi dan dia tak boleh buat pun. Tapi pasal nak sangat, nak ambil lah kat hamba, pelingkup pi lah kat hamba. Tapi dalam bab reformasi, kami tetap meneruskan agenda. Apa kami buat? Nombor 1, akta anti lompat parti adalah daripada Pakatan Harapan mendesak kerajaan hari ini supaya meluluskannya di Dewan Rakyat, bagi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada politik dan juga parti-parti politik dan menghukum kata-kata yang melompat ini, yang ramai hari ini jadi kerajaan kata. Kedua, undi 18 kita telah menjayakannya juga. Walaupun kita telah luluskan zaman kita, tapi belum dapat lulus sempurna, kita bawa dan kita kata hampa bawa tak apa, kami akan sokong. Alhamdulillah, undi 18 dan automatik. Lagi, perjanjian Malaysia, jaminan kita dalam manifesto untuk buat perjanjian Malaysia dinilai semula. Alhamdulillah, kami semua kerana kepentingan negara, kita mendapat konsensus untuk memastikan kepentingan Sabah dan juga Sarawak. Masa kami jadi kerajaan, Sabah dan Sarawak buat macam-macam hal. Hari ni kalau ikut nak balas, tak apa, hamba bawa esok tak apa, aku lawan balik hamba. Kami ada 90 lebih apa. Dia kena 2/3. Tapi adakah kami buat lagu tu? Tak. Kami berjiwa besar. Kami bukan balas dendam. Kami lebih penting kepada kepentingan Sabah dan juga Sarawak. Satu tak ada lepas. Apa dia? Akta pendanaan politik. Tiba-tiba bubar parlimen. Tapi saya nak bagi tahu kepada orang Perlis, saya nak bagi tahu kepada mereka yang mendengar ceramah kita melalui live kita malam ini, saya nak bagi tahu, walaupun Pakatan Harapan dirampas dan tidak menjadi kerajaan, tetapi agenda reformasi kami telah jayakan walaupun sebagai pembangkang. Mana ada dalam dunia macam tu tuan-tuan, melainkan di politik Malaysia. Dan kalau kami jadi pembangkang, kami mampu melaksanakan agenda reformasi dengan jiwa yang besar kami untuk membuat perubahan landscape di dalam negara ini, maka bayangkan wahai rakyat Malaysia, kalau kami yang menjadi kerajaan selepas pilihan raya umum ini, maka insya Allah kalau 50% kami boleh buat semasa pembangkang, kalau kami jadi kerajaan 100% kita akan nikmati Malaysia yang akan melalui reformasi dalam pentadbiran negara. Apa alasan orang boleh tak mau Pakatan Harapan? Abang Mazat, apa alasan orang Perlis mengatakan Pakatan Harapan hancing? Abang Maizat. Melainkan jawapan alasan bodoh Pak Lebay dan juga UMNO dan juga Perikatan Nasional, apa dia? Asalkan jangan DAP. Jadi saudara-saudara sekalian, cukuplah, jangan diperbodohkan. Saya pun janji nak berhenti, ni dah lewat dah ni, saya nak balik pagi petang, nak balik kawasan pula. Jadi saudara-saudara, kali ini saya telah berhujah,
selama sejam lebih. Pakatan Harapan mampu melakukannya dalam keadaan kita tidak menjadi kerajaan. Kalau kita menjadi kerajaan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah calon Perdana Menteri kita. Tak ada orang lain yang boleh bawa dalam negara ini. Tu sab sembang lah. Abang nak lantik siapa? Abang nak lantik Midin lagi ke? Abang nak lantik Mak Sabri lagi ke? Awak abang nak lantik Zahid ke? Abang nak lantik mana-mana pemimpin UMNO lagi ke? Tak payahlah tuan-tuan. Ini dah tiba masanya Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara ini ke arah reformasi pentadbiran negara, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak jadi. Mana Jom, kita tahu dah. Yang pertama adalah kita ada sedikit